Bajet 2022 telah pun dibentangkan kerajaan pada 29 Oktober lalu. Bajet yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera dan bersandarkan 3 paksi utama, iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan, dibentangkan dengan jumlah peruntukan sebanyak RM332.1 bilion. Influencer Japan kali ini membawakan kepada anda reaksi serta pandangan warga wilayah Persekutuan Labuan mengenai bajet 2022. Di hati, rapatkan jurang, satukan tekad, azam untuk Malaysia, ayo kita. Kita beruntung juga kali ini kerana berkesempatan bertemu dengan yang berbahagia Datuk Seri Amir bin Haji Hussein, pengurusi Perbadanan Labuan, bagi mendapatkan reaksi beliau mengenai pembentangan bajet 2022. Jadi, Assalamualaikum, apa khabar Datuk Seri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa pandangan Datuk Seri secara umum mengenai pembentangan bajet bagi tahun 2022? Ya, kalau kita imbas semula pembentangan bajet pada minggu lepas, Jumaat lepas, kita dapat lihat bahawasanya fokus bajet pada kali ini adalah untuk merealisasikan pemulihan secara total apabila kita telah diserang ataupun mendapat malapetaka COVID-19 selama hampir 2 tahun berturut-turut. Ianya banyak kepada pemulihan dasar-dasar dan juga fokus utama adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat kita dapat dicapai. Ya. Jadi mungkin apa harapan Datuk Seri dalam pembentangan bajet tahun 2022 itu, bagaimana Datuk Seri berharap limpahannya boleh sampai ke Labuan? Ya, kalau kita lihat apa yang telah dibentangkan dan telah diusulkan, ianya secara langsung dapat mendapatkan kita impak yang secara lebih besar, kerana fokus utama bajet kali ini adalah untuk memastikan setiap penduduk dan setiap rakyat dapat berbelanja. Dan kalau kita lihat dari sudut pembangunan perniagaan, kerajaan memang mahu memastikan bahawa sektor-sektor perniagaan tidak kira daripada IKS sehinggalah kepada sektor-sektor yang lebih besar untuk dapat memulihkan perniagaan mereka dengan kadar secepatnya mungkin, dan dengan insentif-insentif dan juga bantuan-bantuan khas yang diberikan oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga, dapat dilihat bahawasanya Labuan, saya dapat jangkakan, akan pulih dengan lebih cepat kerana kita di sini industri-industri kita lebih berfokuskan kepada industri-industri yang telah lama bertapak di Pulau Labuan ini. Pertamanya, terima kasih Saudara Azad, dan secara umumnya apa yang ingin saya perkatakan pada kali ini adalah mengenai Belanjawan 2022 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini, dan apa yang pasti dengan bajet belanjawan sebanyak RM332.1 bilion yang telah dibentangkan adalah satu bajet yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera yang begitu inklusif dan sesuai dalam keadaan kita, khususnya Malaysia yang baru sahaja kita ke arah pemulihan, kita bangkit semula selepas era pandemik. Dan langkah-langkah dan juga strategi yang dilaksanakan, apa yang pasti adalah belanjawan itu untuk memastikan semua rakyat pada hari ini dapat dibela, dan seterusnya bajet tersebut adalah ke arah langkah-langkah pemulihan, bukan sahaja dari segi kehidupan, kesihatan, tetapi adalah untuk kita membantu menjana pendapatan dan juga bantuan-bantuan yang telah diperkenalkan. Saya percaya dengan adanya bajet pada kali ini yang telah diumumkan baru-baru ini, ia akan mampu meringankan sedikit bebanan yang selama ini kita tanggung, dan kita lihat hampir semua lapisan masyarakat menerima kesan ataupun menerima faedah daripada belanjawan, sama ada secara terus ataupun tidak secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang pasti, Belanjawan 2022 adalah untuk memastikan rakyat Malaysia ini, warga Malaysia bersama dengan negara atau kerajaan untuk memastikan kita bertahan dan kita mampu memulihkan kehidupan kita dalam segenap aspek. Dan kini saya bersama dengan Meja Bersekutu Pertahanan Awam Raini binti Datuk Muhammad Din, pengurusi Persona Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi Puan, apa pandangan Puan mengenai peruntukan yang dihaskan kepada pembangunan wanita yang diturunkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat?
Saya melihat secara keseluruhannya bajet yang diturunkan kepada KPWKM adalah kesinambungan daripada bajet yang diturunkan pada tahun-tahun sebelum ini. Cuma apa yang kita lihat yang lebih ketara, tahun ini bersempena dengan tema Keluarga Malaysia. Bajet itu lebih memberi fokus kepada keusahawanan wanita. Ya, ini adalah bagi membantu golongan wanita kembali bekerja dan menggalakkan wanita mencuburi bidang keusahawanan dalam membantu pendapatan isi rumah. Jadi bagi saya manfaat ini juga perlu diberi kepada penduduk Labuan, khususnya wanita, dan kebetulan semalam saya mengadakan program untuk klinik keusahawanan wanita, dan memang dalam program tersebut kita menggalakkan wanita untuk melihat ya dana-dana yang telah diberikan kepada Tekun Nasional melalui Tekunita dan juga kepada MARA melalui Dana Nita. Jadi saya berharap wanita Labuan ambil manfaat yang telah diberikan oleh kerajaan, dan sebab jika kita tidak mohon dana tersebut, kita tidak akan dapat peluang yang diberikan oleh kerajaan ini. Dan juga saya lebih fokus kepada sebenarnya isu keganasan rumah tangga. Jadi bila kita lihat dalam bajet yang diberikan memang tertulis mengenai 10 juta yang diberikan kepada program skuad wajah. Tapi bagi saya peruntukan tersebut jika kita lihat secara menyeluruh seluruh Malaysia belum mencukupi dan sekiranya ada tambahan ya untuk pada masa akan datang, kerana kita maklum bahawa isu keganasan rumah tangga ini adalah satu isu yang serius dan perlu ditangani segera. Bukan saja isu keganasan rumah tangga, tapi juga tentang penderaan wanita dan kanak-kanak. Jadi fungsi skuad wajah besar dan kita perlu peluaskan lagi skuad wajah ini di seluruh Malaysia. Dan of course bila kita bercakap tentang program-program yang membenteras pembendungan jenayah, kita memang memerlukan satu dana yang besar lah. Jadi saya rasa dana tersebut mungkin boleh ditambah lagi. Ya, itu saja. Bersama bangkitkan semula, rapatkan hatimu, hapuskanlah kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama. Kita bersama seorang lagi warga wilayah Persekutuan Labuan. Beliau adalah Encik Adnan Haji Talipudin. Jadi Tuan, boleh Tuan bagi pandangan mengenai peruntukan yang diperuntukkan sebanyak 1.4 bilion bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Baiklah, pertama kalinya kita sebagai rakyat ataupun warga Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana dengan langkah terus menambahkan peruntukan ataupun sentiasa peka dengan kestabilan agama kita di negara kita ini, mampu untuk memberikan bajet yang begitu baik dalam kita memartabatkan lagi syiar Islam di negara kita ini. Jadi apa yang kita sebagai rakyat bawahan ini merasakan ianya suatu masa yang cukup sesuai, dalam arti kata dalam kita merealisasikan impian untuk melihat negara kita maju ke depan, tetapi syiar Islam di negara kita ini terus berkembang. Dan kita sedia maklum, walaupun peruntukan ini kepada warga Islam itu sendiri, tetapi bagi agama-agama yang lain ianya tidak diketepikan begitu saja, malahan ada
peruntukan-peruntukan tertentu yang diberikan kepada mereka. Dan sekarang kita bersama dengan Saudara Muhammadir Malik, Naib Presiden 1 Majlis Belia Labuan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam, Tuan. Okey, dan kami akan bertanyakan kepada beliau mengenai pandangan beliau mengenai peruntukan yang telah pun dihaskan bagi pelan pembiayaan usahawan belia oleh BSN dan juga Agrobank sebanyak 150 juta. Jadi apa pandangan saudara mengenai pelan pembiayaan yang telah dihaskan dalam bajet 2022? Okay, pada pandangan saya, pelan usahawan belia ini yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada bajet 2020 sangat baguslah kepada golongan belia. Sebab apa? Di mana kerajaan telah memperuntukkan 150 juta. So saya harapkan para belia yang ada di Labuan khususnya mengambil peluang ini untuk mereka meneruskan perniagaan ataupun membuat persediaan dalam perniagaan dengan adanya pinjaman yang telah disediakan oleh BSN dan juga Agrobank. Saya kini bersama dengan seorang penjawat awam, Saudara Sabri bin Hairoik. Jadi apa pandangan saudara mengenai bantuan khas kewangan sebanyak 1.3 juta bagi grade 56 dan ke bawah sebanyak 700 dan 1 juta ringgit bagi pesara sebanyak 350 ringgit. Pertamanya saya amat berbesar hati dan bersyukurlah kepada kerajaan kerana pada tahun ini dalam kandungan bajet tahun 2022 penjawat awam dihargai dengan pemberian ihsan bonus khas penjawat awam RM700. So dia dapat sedikit sebanyak meringankan beban penjawat awam dalam untuk ke tahun berikutnya. Dan kini bersama saya adalah seorang personal my step iaitu saudari Clarissa Lilia Janim. Jadi apa pandangan saudari mengenai peruntukan yang telah pun diperuntukkan dalam bajet 2022 iaitu sebanyak 1.8 bilion bagi program My Step yang akan menawarkan 80,000 penempatan pekerjaan dalam sektor awam dan GLC. Hai, selamat pagi. Bagi saya sangat baguslah untuk terutamanya kepada graduan yang baru lepas belajar lah. Dia sangat-sangat membantulah untuk cari pengalaman, terutamanya baru masuk dalam bidang pekerjaan. Macam saudari sendiri berapa lama sudah dalam My Step ni? Dalam lebih kurang 1 tahun, ya. Jadi dalam masa setahun ni mungkin banyak pengalaman yang saudari boleh dapatilah sepanjang menjadi My Step. Ya, boleh dapat banyak pengalaman lah sebab sebelumnya kalau praktikal itu dia macam tidak berapa memberi pengalaman yang secukupnya lah. Jadi melalui My Step ini kami boleh mendapat banyak pengalaman dan mencoba lagi kerja yang sebab My Step ini kan dia macam bukan satu kementerian saja yang menawarkan, tapi banyak kementerian yang ambil pekerjaan di bawah lantikan My Step lah. Jadi dia sangat-sangat membantu pada graduan dan orang yang mencari pekerjaan lah. Keluarga Malaysia. Sekarang kita berada di Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan untuk bersama seorang lagi penjawat awam. Beliau adalah Encik Binian Lijawan. Dan Tuan, apa pandangan Tuan mengenai bantuan awal persekolahan yang diberikan kepada ibu bapa sebanyak RM150? Memandangkan keadaan ekonomi kita selepas pandemik yang berlaku baru-baru ini kan, memang banyak telah menjejaskan keadaan ekonomi keluarga lah. Jadi keadaan ini sedikit sebanyak bantuan ini dapat membantu para ibu bapa yang terutama sekali yang punya anak yang sedang bersekolah. Nah itulah saya pandangan pribadi saya pun saya amat menyokong soal ini. Kita bersama dengan Encik Mustafa Abdul Seman, pengerusi Persatuan Penjajah Kecil 1 Malaysia Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi Tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Jadi Tuan boleh mungkin kongsikan pandangan Tuan mengenai pembiayaan
kredit mikro yang diperuntukkan dalam bajet tahun 2022 iaitu sebanyak 1.8 bilion. Okey, alhamdulillah telah diumumkan bajet 2022, pembiayaan kredit mikro sebanyak 1.8 bilion. Bagi pandangan saya sebagai pengurusi Persatuan Pejaja Kecil, dia adalah untuk sesuatu yang baik untuk kesemua usahawan-usahawan yang untuk memohon pinjaman. Maknanya dari segi kemudahan untuk membangun ataupun mengembalikan keupayaan perniagaan masing-masing. Kini saya bersama dengan salah seorang jurubahasa isyarat Malaysia yang tidak asing lagi di Labuan. Beliau adalah Dr. Herman bin Saidin. Apa khabar tuan? Khabar baik, alhamdulillah. Jadi dalam pembentangan bajet 2022, kerajaan telah pun menyediakan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi penyediaan jurubahasa isyarat dalam penyampaian berita di stesen TV. Jadi apa pandangan tuan mengenai inisiatif ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai bajet tahun 2002 di mana akses media OKU yang iaitu menyediakan jurubahasa isyarat dalam penyampaian berita stesen TV yang mungkin diperuntukkan dalam 1 juta, di mana baru-baru ini kami seramai 17 orang jurubahasa isyarat media yang telah menambahkan kursus selama 3 bulan dan menjalankan ujian penilaian jurubahasa isyarat BIM di Wisma TV bernama KL. Dan ternyata bidang kerjaya jurubahasa isyarat ini telah diangkat dalam parlimen dalam bajet 2002 bagi mempeluaskan lagi dalam bidang aspek keperluan OKU di Malaysia. Dan juga bidang jurubahasa isyarat ini adalah semua masyarakat di Malaysia lah, termasuk di Sabah, di Labuan sendiri yang menjalani kursus bahasa isyarat ini, dan juga di mana persatuan juga ada menawarkan kursus bahasa isyarat asas di persatuan di Persekutuan bagi Orang Pekak Malaysia, di Persatuan Sabah dan juga Labuan sendirilah. Dan saya juga berterima kasihlah pada isteri kerajaan yang mengiktirafkan perkhidmatan jurubahasa isyarat media ini, yang di mana mungkin akan disalurkan dalam pelbagai bidang, termasuklah di saluran-saluran yang mungkin akan dipelbagaikan kemudian. Dan juga untuk pengetahuan semua, di mana di Sabah ada 2 jurubahasa media, dan di Labuan iaitu saya sendiri, di Sabah iaitu Puan Regina Wong dan Adrian, di Labuan adalah saya sendiri jugalah, Encik Herman. Dan saya berharap bidang jurubahasa ini akan lebih diminati orang ramai, kerana kerja profesional ini adalah diutamakan untuk kita memberikan akses untuk menyampaikan saluran-saluran tepat kepada masyarakat di luar sana. Sekarang kita berada di Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan UMSKAL, dan bersama-sama saya ketika ini adalah saudara Fakrul Arifin bin Nasrul, salah seorang pelajar UMSKAL. Apa khabar saudara? Alhamdulillah baik. Okey, seperti yang sedia maklum, pada pembentangan bajet 2022, kerajaan telah pun mengumumkan inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia sebanyak 450 juta. Jadi apa pandangan saudara mengenai inisiatif ini? Dari pandangan saya mengenai inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia 2022, sedikit sebanyak dapat membantulah, terutamanya golongan mahasiswa B40. Macam yang kita semua sedia maklum, pandemik ni dia tidak terlepas daripada golongan mahasiswa juga. Ini banyaklah cabaran yang dihadapi. Dari pandangan saya, peranti siswa keluarga Malaysia yang dibentangkan dalam bajet 2022 ini sedikit sebanyak dapat membantulah, terutamanya golongan mahasiswa B40. Seperti yang kita semua sedia maklum, pandemik yang hampir 2 tahun ini amat mencabar, dan golongan mahasiswa pun tidak terlepas daripada cabaran ini. So sekurang-kurangnya seperti yang kita nampak, ada 1 tablet kepada setiap mahasiswa golongan B40. Ini pun dapat membantulah pembelajaran mahasiswa sepanjang pengajian di universiti. Saya bersama seorang lagi mahasiswi Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan UMSKAL. Beliau adalah Juanisa binti Josmeh. Apa khabar? Baik. Okey, apa pandangan saudari mengenai inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia yang diumumkan
dalam pembentangkan bajet 2022? Okey, bagi saya, inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia yang disediakan oleh kerajaan ini merupakan bantuan yang sangat berharga lah buat mahasiswa dan mahasiswi IPT, khususnya golongan B40. Dengan adanya bantuan seperti ini, pasti siswa-siswi IPT akan rasa bersyukur dan lega sebab mereka sekarang boleh menggunakan bantuan tersebut untuk mengikuti kuliah online. Lebih-lebih lagi dalam waktu pandemik sekarang ini. So, dengan adanya bantuan ini saya yakin mahasiswa dan mahasiswi juga akan terus berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik mereka dalam tempoh pengajian ini. Saya berkesempatan berjumpa dengan seorang lagi pelajar UMS KAL. Beliau adalah Candida Fortuna Anak Budit. Apa kabar? Kabar baik. Jadi saudari Candida, apa pandangan anda mengenai inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia yang diumumkan dalam bajet 2022? Okey, bagi saya inisiatif ini amatlah membantu terutama sekali bagi golongan mahasiswa daripada golongan keluarga B40. Hal ini kerana inisiatif ini dapat membantu mereka terutama sekali untuk memudahkan proses pembelajaran mereka. Contohnya kalau kita dapat lihat, kalau ada 4 adik-beradik yang berkongsi hanya satu telefon. Jadi bagi saya inisiatif ini amat diperlukanlah untuk mereka untuk memudahkan proses pembelajaran mereka. Bajet 2022 yang dijajarkan kepada rancangan Malaysia ke-12 diadun sebagai kesinambungan daripada pakej bantuan dan rangsangan ekonomi sebelum ini. Selain ditambah baik dan dilengkapi usaha baru untuk membentuk sebuah belanjawan terangkum, mampan serta seimbang. Seperti kata Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan Malaysia, semoga bajet 2022 ini menjadi suara harapan, terang menyinar di hujung kemulut pandemik agar rakyat kembali makmur dalam norma baharu. Influencer Japan mengundur diri. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.